Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu di dalam video ini bagi meneruskan pengajian sirah kita, iaitu kita berada di unit 2 sekarang, iaitu Al-Quran, yakni mukjizat Al-Quran. Sebelum ni kita dah belajar pengertian mukjizat, iaitu unit 1, dan barulah kita masuk ini adalah mukjizat yang pertama, iaitu Al-Quran. Kita percaya Al-Quran adalah kitab suci yang wajib diimani. Kita mestilah beriman dengan Al-Quran. Wajib untuk kita beriman dengan Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran bermaksud bacaan atau himpunan huruf dan kalimah. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, Al-Quran tu pada, kalau kita sebut dari segi bahasa dia, Al-Quran itu ialah bacaan atau himpunan huruf-huruf dan kalimah. Tapi dari segi istilah pula, istilah ni yang kita nak ni, untuk kita menjawab soalan, istilah ini ialah benda yang penting. Okey. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah ni apa dia? Kita kata kata-kata Allah lah. Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalam Allah iaitu kata-kata daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi kita. Nabi kita, tapi bukan turun terus kepada Nabi kita. Melalui Allah buat turun kepada, Allah bagi dekat malaikat Jibril dulu. Malaikat Jibril lah yang bawa ayat-ayat ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah ceritanya. Kemudian Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Dia turun sikit selama 23 tahun. Al-Quran mula diturunkan pada 17 Ramadan di Gua Hira dalam bahasa Arab. Mula-mula turun kali, yang mula-mula sekali adalah 17 Ramadan. Dia turun sikit sampai 23 tahun barulah habis Al-Quran. Jadilah Al-Quran yang lengkap. Seterusnya Al-Quran mengandungi 114 surah yang terkandung dalam dia 30 juzuk. Kemudian peringkat penurunan Al-Quran. Al-Quran ni turun, dia ada peringkat-peringkat dia. Peringkat yang pertama apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ni langit-langit dunia lah ni. Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey. Pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tu bila? Pada malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan lah Lailatul Qadar tu. Pada malam tu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Qadr ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Yang ni daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Tak turun kat Nabi. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dulu. Okay, kita tengok seterusnya muka surat 34. Okey. Peringkat yang kedua pula, daripada Baitul Izzah tu, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Daripada Baitul Izzah, langit tadi tu, langit tadi turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Bukan dia turun sendirilah. Malaikat Jibril yang bawa Al-Quran ni mai ajak Rasulullah kita, mai ajak Nabi kita Al-Quran. Okey. Macam tu juga kita pun kita nak belajar Al-Quran, kita mesti belajar daripada orang. Nabi Muhammad pun belajar daripada malaikat Jibril baca Al-Quran, ataupun mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad dia tak baca ya. Nabi Muhammad dia tidak boleh membaca. Itulah mukjizat dia.
antara benda yang mukjizat Nabi Muhammad tak boleh membaca, tapi Nabi Muhammad mendapat Al-Quran daripada secara talaqi dan musyafahah daripada malaikat Jibril. Ia diturunkan, Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur, sikit-sikit lah, beransur-ansur ni, sikit-sikit, selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah, 13 tahun, kemudian 10 tahun di Madinah. Sebab itulah ada Al-Quran yang diturunkan di Mekah, kita panggil surah Makkiyah. Ada ayat-ayat yang turunkan di Madinah, kita panggil surah Madaniyah. Itulah beza dia. Hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, iaitu sikit-sikit? Awak tak turun satu buku terus kepada Nabi. Kenapa turun sikit-sikit 23 tahun? Boleh tak kalau kita turun semua sekali? Boleh, tak ada masalah. Tetapi kenapa diturunkan sedikit-sedikit ataupun beransur-ansur? Kita tengok. Yang pertama adalah untuk memudahkan proses pelaksanaan pendidikan ke atas manusia. Macam kita lah. Kita ni, contohlah sehari, kita nak mengaji terus dalam masa sehari, satu buku teks. Mesti dah teruk kan? Apa pun kita tak dapat. Kita tak boleh nak ingat apa pun dalam buku tu, sebab terlalu banyak. Sebab itulah Al-Quran ini diturunkan sedikit-sedikit. Kita mengaji sikit, dan tu esok pula, macam tu lah. Kemudian menanamkan dan menguatkan akidah. Menanamkan dan menguatkan akidah yang sempurna dalam hati manusia, supaya Al-Quran ni dia turun sikit-sikit, supaya kita dapat menguatkan akidah dengan sempurna, yang sempurna dalam hati manusia. Seterusnya, membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat dan kalam Allah. Sebab itulah Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit. Jadi terbukti bahawa benda ni adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Penghayatan. Kita hendaklah memuliakan Al-Quran. Kita mesti memuliakan Al-Quran. Janganlah kita menghina Al-Quran ataupun kita merendah-rendahkan martabat Al-Quran. Kita wajib beriman dengan Al-Quran. Mestilah kita beriman dengan Al-Quran. Kita tak boleh kata, aku tak mau ikut ni lah, aku tak mau ikut Al-Quran lah, aku nak ikut kitab lain lah. Tak boleh. Haram. Sebab kita wajib beriman dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup. Kita nak hidup di dunia ni, panduan kita apa dia? Panduan kita adalah Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab-kitab lain. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapat ganjaran pahala dan juga memperoleh ketenangan jiwa. Siapa yang baca Al-Quran, insya-Allah kita akan dapat pahala, dan hati pula akan menjadi tenang. Itulah yang kita dapat daripada Al-Quran. Sebenarnya untuk kelebihan Al-Quran ni banyak lagi, tapi dalam buku ni kita cerita sikit-sikit sudahlah, supaya kamu lebih mudah ingat. Okey, itulah antara mukjizat Al-Quran, iaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat yang paling terbesar sekali, dan mukjizat ini masih kekal ada pada kita zaman sekarang, iaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Nabi hak lain tak ada dah. Hak ni sahaja masih ada lagi. Okey. Setakat itu sahaja pengajian kita. Ustaz harap semua boleh faham pengajian kita pada hari ini, iaitu tentang mukjizat Al-Quran. Kita jumpa lagi pada pengajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.